Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Radina billahi rabba, kami redha Allah itu Tuhan kami. Wabil islami dina, kami redha Islam adalah cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami juga redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan Rasul. Yang dihormati pengurusi masjid Tuan Haji Japilus, timbalan pengurusi, para ahli jawatan kuasa masjid Muslimat, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Kita teruskan lagi pengajian kita menggunakan buku biografi Muhammad bin Abdullah, perjalanan hidup seorang Nabi. Pada kuliah yang lepas kita telah sentuh berkaitan persiapan orang Madinah Al-Munawwarah ketika itu menyambut junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu kata-kata yang amat masyhur yang telah didengari oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, antara sebab dia masuk Islam ketika mana di Madinah para sahabat bertanya kepada Nabi, apa perlu kita buat wahai Nabi? 1/3 adalah penduduknya adalah orang Yahudi, dan orang-orang Muhajirin datang dari Mekah ke Madinah. Dan ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada Abdullah bin Salam secara khusus dan secara umumnya kepada kita semua. Nabi sebut, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam. Antara tanda kiamat yang kecil adalah kita memberikan salam kepada siapa yang kita kenal. Pergi ke pasar, kita tahu dia beragama Islam dan kita tak kenal dia, maka kita tidak bertegur sapa, tidak memberikan salam, maka itu adalah salah satu tanda kiamat yang kecil. Nabi sebut, afshus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, berikan makan kepada orang yang memerlukan. Dan Nabi sambung, wasilul arham, sambung silaturrahim, wasallu bil laili an-nasu binniyam, dan bangunlah solat malam ketika mana manusia sedang tidur. Dan Nabi memberi satu jaminan, ketika mana kita mampu untuk memberi salam, mampu untuk memberi makan kepada orang yang memerlukan, dan dua-dua ini adalah hubungan kita sesama manusia. Dan kita tutup pada akhir selepas kita tidur dengan kita membangun solat malam ketika mana orang sedang tidur. Tadkhulul jannatu bisalam, masuklah ke dalam syurga dengan salam, dengan sejahtera. Maka kata-kata itulah
antara sebab Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, pembesar Yahudi ketika itu, memeluk agama Islam. Hari ini kita sentuh bab kecil yang baru, muka surat 132. Masyarakat Islam teladan. Muhammad memulakan tugas-tugas sebagai pemimpin dengan operasi membina masjid, iaitu membina hubungan dengan Tuhan dan membina iman. Itu antara tugasan awal Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana tiba di Madinah. Dan kita telah sentuh pada kuliah yang sebelum ini, masjid pertama yang Nabi bina adalah Masjid Quba. Kedua barulah Masjid Nabawi. Kenapa penting? Walaupun jaraknya amat dekat Masjid Quba dengan Masjid Nabawi, tempoh Nabi membina masjid tersebut sebab disitulah tempat berkumpulnya umat Islam. Bukan dijadikan tempat untuk solat sahaja, tapi disitulah tempat Nabi memberi tazkirah bersama dengan para sahabat. Nabi kumpulkan anak yatim pun di Masjid Nabawi dan Quba. Dan banyak juga aktiviti yang lain Nabi dengan para sahabat kumpul di masjid. Selepas itu Muhammad melakukan operasi kasih sayang, iaitu dengan mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Masjid dah dibina, ketika ini Nabi perlu mempersaudarakan Muhajirin, iaitu orang-orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dan orang-orang Ansar yang telah tetap duduk di Madinah. Muhammad dengan Ali, ini Nabi menjadikan pasangan untuk mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Ali, Abu Bakar Siddiq dengan Kharjah bin Zaid, Umar radhiyallahu anhuma dengan Utban, Abdullah bin Mas'ud dengan Mu'az bin Jabal, Mus'ab bin Umair dengan Abu Ayyub al-Ansari, Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu anhu dengan Abu Talhah. Begitulah seterusnya. Dan semua nama-nama yang Nabi sebut adalah orang-orang yang penting, biarpun dia adalah orang Muhajirin yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kita telah sentuh sebelum ini Mus'ab bin Umair, seorang duta yang pertama, seorang pemuda yang Nabi hantar daripada Mekah ke Madinah. Nabi nak pastikan sebelum Nabi masuk ke Madinah, semua pintu-pintu rumah di Madinah Mus'ab bin Umair telah ketuk dan telah sampaikan Islam. Abu Ayyub al-Ansari kita telah sentuh sebelum ini. Nabi duduk di rumah dia, seorang sahabat Nabi yang amat zuhud dan amat hebat. Dan Abu Ubaidah al-Jarrah juga antara Nabi sebut. Kalau tuan-tuan baca kisah Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang Allah puji dia dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-22, ketika mana Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu anhu telah membunuh ayahnya sendiri, iaitu Abdullah, ketika mana dalam peperangan Badar. Nanti kita akan sentuh pasal peperangan Badar, satu peperangan yang pertama yang amat dahsyat. Dan ketika itu para sahabat radhiyallahu ajma'in dalam dilema, duduk dengan Nabi, nak berperang dengan ayah diorang, nak berperang dengan adik-beradik. Dan salah satu yang tercatat dalam peperangan Badar adalah Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu anhu membunuh ayahnya sendiri. Dan dinukilkan dalam surah Al-Mujadalah ayat 22, Allah memuji tindakan Abu Ubaidah ketika itu, sebab ayah dia pergi perang Badar bawa patung-patung berhala bersama dengan pedang.
Dan ketika mana dia sedang tenat, Abu Ubaidah Al-Jarrah yang sendiri datang dan membunuhnya. Dan Allah membenarkan dan Allah memuji tindakan Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu ketika itu, sebab dia melebihi Allah dan Rasul, melebihi pertalian darah. Maka perbuatan dan tindakan itu adalah tindakan yang betul. Berlaku peristiwa yang belum pernah berlaku dalam sejarah, sebagaimana kasih sayang yang berlaku antara kaum Muhajirin dan Ansar. Kita tahu orang Muhajirin ini orang luar datang ke tempat kita nak bagi satu benda yang amat luar biasa. Sedangkan orang Ansar memang telah menetap di Madinah, dan budaya mereka walaupun tak sekasar orang Muhajirin, budaya membunuh itu biasa. Siapa yang dapat takluk di lembah sungai, di lembah kebun, maka dia berkuasa. Maka orang Ansar ketika itu budaya membunuh itu biasa. Tetapi benda yang berlaku, Nabi nak mempersaudarakan orang luar masuk ke dalam orang dalam, iaitu para Ansar ketika itu. Dan para Ansar menerima Muhajirin sebagai saudara mereka. Harta, rumah dan pakaian semuanya dibahagi dua dengan saudaranya Muhajirin. Bahkan ada yang sampai mahu menceraikan salah seorang daripada isterinya untuk dikahwinkan dengan sahabat daripada Muhajirin. Tetapi apabila sampai ke tahap itu, para Muhajirin menolaknya dengan baik. Mereka hanya mengambil sekadar keperluan sahaja. Dan ini adalah kisah yang benar. Kalau tuan-tuan baca dalam buku Rahiq Makhtum, Fiqh Sirah Al-Ghazali, Fiqh Sirah Ramadan Al-Buti pun menyebut perkara yang sama. Bukan seorang dua, tapi ramai orang Ansar yang kahwin melebihi satu dan sukarela ingin menceraikan mana-mana isteri yang dia orang Muhajirin inginkan. Dan itu satu benda yang betul. Ketika itu para Ansar membuka hati mereka kepada Muhajirin sebelum mereka membuka pintu rumah mereka. Para Ansar memberi hati mereka kepada Muhajirin sebelum mereka memberikan harta mereka. Bila dah buka hati ini, apa-apa yang kita ada dan kita rasa itu lebihan, kita sanggup bagi kepada orang lain. Dan satu hadis yang selalu kita dengar, Nabi sebut ketika mana di Madinah, Nabi kata kepada orang-orang Ansar dan Muhajirin, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, tidak akan sempurna iman bagi siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat sehingga dia memberi lebih kepada saudaranya dengan apa yang dia ada. Dan ketika itulah Ansar menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta aku na ahabba min ilahi min walidihi. Walaupun dia sayang kepada diri dia dengan keluarga dia, tapi ketika mana orang Ansar datang, dia bagi benda yang lebih. Dengan itu tercetus rasa kasih sayang, tautan hati dan pengorbanan yang luar biasa dalam sejarah manusia seluruhnya. Muhammad mempersaudarakan hati mereka dahulu sebelum beliau mempersaudarakan jasad mereka. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Sa'ad bin Rubaiyah. Sa'ad bin Rubaiyah ini lebih masyhur kita panggil Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dalam buku-buku sirah yang lain sebut Sa'ad bin Rabi'. Dengan itu Sa'ad bin Rabi' datang menawarkan kepada Abdurrahman hartanya. Sa'ad berkata kepada Abdurrahman radhiyallahu anhuma, lihatlah mana satu daripada dua orang isteriku
yang lebih kamu suka, aku akan berikan kepadanya, aku akan berikannya kepada kamu apabila selesai iddah, iaitu tempoh seorang perempuan itu boleh berkahwin semula. Selepas diceraikan ataupun kematian suaminya, kamu boleh mengahwininya. Dan itu adalah tawaran yang diberikan oleh Sa'ad bin Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Ini satu benda yang jujur dan memang berlaku. Kita sendiri pun kita ada benda yang lebih dan kita sayang orang yang datang, tapi belum tentu kita mampu untuk buat satu benda yang luar biasa. Lebih-lebih lagi kalau melibatkan isteri. Ada 2-3 isteri dan kita tahu si fulan datang dan dia sebatang kara dan seorang yang soleh. Belum tentu kita boleh memberi pilihan antara 3 isteri, engkau ambillah yang mana yang kau nak, aku akan ceraikan. Kita akan ada prasangka ketika mana kita nak menawarkan tawaran yang hebat. Tapi itulah yang Nabi SAW buat kepada Sa'ad bin Rabi' dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Tetapi Abdurrahman menolak dan berkata, semoga Allah memberkati kamu dan keluarga kamu dan harta kamu, tetapi tunjukkan kepada aku di mana pasar. Ini antara kelebihan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu antara sahabat Nabi yang terkaya sebab pandai berniaga. Kemudian Abdurrahman pergi berjual beli di pasar sehingga dia mendapat keuntungan kerana beliau pandai berniaga. Muhammad pernah berkata berkaitan dengan Abdurrahman, Nabi kata, Abdurrahman kalau dia berniaga pasir pun dia akan untung. Itu antara kelebihan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman datang ke Madinah tanpa sebarang harta. Kalau tuan-tuan baca pasal Abdurrahman, ketika mana di Mekah seorang yang jutawan, hatta dalam Ibnu Abbas sebut yang ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf di Mekah ketika mana mendengar Nabi berhijrah ke Madinah, antara yang dicatatkan dalam sirah 100 ekor unta merah. Kalau unta merah ini zaman Nabi ini ibarat benda-benda yang hebat. Kenderaan contoh paling hebat adalah jet. Ini 100 ekor unta merah, 100 ekor kuda perang dan 50,000 kambing yang ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf datang sebatang kara ke Madinah ketika mana Nabi mengajak para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Dan itulah yang dinukilkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Datang ke Madinah sebatang kara tetapi atas kepercayaan dan amanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berjaya membina kekuatan ekonomi umat Islam. Beliau juga membebaskan umat Islam daripada cengkaman Yahudi yang pada masa itu menguasai perniagaan dan ekonomi Madinah. Abdurrahman berjaya membangunkan Suqul Ansar, iaitu pasar orang-orang Ansar, iaitu pusat ekonomi orang Islam di Madinah. Dan itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tekankan kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Suatu hari ketika mana Abdurrahman bin Auf pergi berniaga dan Nabi panggil Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Nabi kata, wahai Abdurrahman, adakah engkau ingat ketika mana kita di Mekah kita telah diboikot oleh Abu Lahab dan Abu Jahal? Dan ketika itu Abdurrahman ingat dan menangis. Dan kalau kita baca dalam bab itu, khusus Abu Lahab memanggil orang-orang Arab, dia kata, ya ma'syaral Arab, wahai bangsa Arab,
ghalu fi ashabi Muhammad, tinggikanlah harga ketika mana berurusan dengan puak-puak Muhammad ini. Fa ana dhamin lakum, sesungguhnya aku adalah jaminan bagi kalian, alla takhsiru abada, kalian tidak akan rugi selama-lamanya. Maka kata-kata itu yang Nabi sebut kepada Abdurrahman bin Auf, kamu ingat tak, kita pernah diboikot selama 3 tahun. Dalam Tabaqat Ibn Sa'ad Al-Kubra menceritakan Nabi dengan para sahabat ketika itu diboikot selama 3 tahun. Dan ketika itulah Nabi menangis, dan makanan yang Nabi dan para sahabat makan ketika itu hanyalah daun-daun yang kering. Nabi kumpulkan para sahabat di Bani Hashim, satu perkampungan, dan Nabi kata keluarkan makanan yang ada, ketika inilah kita perlu berkongsi. Maka ketika itulah ramainya bayi yang menangis sebab ibu-ibu tidak makan dan tidak menghasilkan susu yang cukup. Dan Nabi pun sedih akan benda yang berlaku, dan Nabi terus sebut, la yahtakiru illa khati, tidak melakukan monopoli kecuali orang itu melakukan dosa. Itu satu benda yang besar. Dan Nabi sebut kepada Abdurrahman bin Auf satu semangat, suntikan bagi Abdurrahman bin Auf membuat satu pasar yang khusus untuk orang-orang Ansar. Dan Abdurrahman bin Auf berjaya untuk buat perkara tersebut. Dan kaya tak kaya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ketika mana dia wafat, diceritakan dalam Rahiq Makhtum, kekayaan yang ditinggalkan sangat luar biasa. Dan antara yang tercatat, 1/4 daripada kekayaan Abdurrahman bin Auf bernilai 84,000 dinar. Tuan-tuan bayangkan pada zaman Nabi tu ada 84,000 dinar, 1/4 harta. Kalau keseluruhan aset yang ditinggalkan sebelum dia meninggal, 336,000 dinar. Itulah kekayaan, kebijaksanaan Abdurrahman bin Auf yang Nabi puji akan dia membuatkan satu benda yang membangunkan Suqul Ansar, pasar bagi orang Ansar. Muhammad kemudian menyusun sistem masyarakat Madinah. Antara taklimat Muhammad, beliau sahaja yang berhak membuat perjanjian dengan mana-mana suku dari luar Madinah. Ini antara benda yang Nabi tekankan. Orang luar, muhajirin daripada Mekah ataupun luar daripada Mekah masuk ke Madinah perlu berjanji dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, bukanlah dengan wakil. Selain itu, semua perselisihan yang berlaku di Madinah diselesaikan mengikut cara-cara Islam. Tidak ada timbul isu walaupun orang muhajirin datang daripada Mekah ke Madinah, bukanlah satu budaya ketika mana tidak puas hati memberikan 2 pedang, maka siapa yang tidak mati, maka tidak selesailah masalah tersebut. Itu budaya orang Arab. Walaupun di Madinah itu berlaku. Dan cara-cara Islam yang Nabi sebut adalah Nabi akan mendengar daripada dua belah pihak yang bergaduh dan bermasalah. Nabi akan berbincang, baru Nabi putuskan jawapan ataupun keputusan bagi orang yang sedang bergaduh. Itulah cara Islam. Begitu juga Muhammad tidak membenarkan sesiapa juga memberi jaminan keselamatan kepada orang Quraisy di Madinah. Siapa-siapa pun tidak boleh memberi jaminan kepada orang Quraisy di Madinah. Semuanya tertakluk di bawah pemerintahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemerintah. Orang-orang Madinah yang sudah dibentuk peribadi mereka melalui wakil Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, selepas disusun pula oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi semakin kemas dan semakin cantik. Pada tahun pertama hijrah,
As'ad bin Zurarah Al-Khazraji wafat. Siapakah As'ad? As'ad adalah salah seorang pemimpin Ansar. Dia adalah orang pertama dalam Islam yang bersembahyang Jumaat, iaitu di rumahnya sendiri, dan dia juga menyampaikan khutbah. Dalam tempoh 4 bulan pertama hijrah Muhammad ke Madinah, semasa pembinaan masyarakat dan negara Islam, model ini berlaku ujian kepada umat Islam. Pada masa itu tidak ada seorang pun anak lelaki orang Islam yang dilahirkan di Madinah hidup panjang. Semua yang lahir lelaki di Madinah akan meninggal ketika mana usia yang kecil. Anak-anak lelaki yang dilahirkan semuanya meninggal dunia, dan orang-orang Yahudi mengambil peluang mengeksploitasi hal ini. Mereka berkata, kami sudah sihir orang Islam. Mereka tidak dapat melahirkan anak lelaki lagi. Anak lelaki yang dilahirkan semuanya meninggal dunia. Dengan itu zuriat mereka akan pupus. Dan inilah khabar yang dimainkan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Mereka ramai, 1/3 penduduk Madinah adalah orang Yahudi, dan cerita itu dimainkan oleh orang Yahudi. Dengan propaganda Yahudi ini, orang-orang yang lemah imannya mula tergugat, sehinggalah Asma radhiyallahu anha, anak perempuan Abu Bakar Siddiq, iaitu isteri kepada Zubair bin Awam, datang dari Mekah. Asma berhijrah ke Madinah dalam keadaan syarat hamil. Dia sampai di Madinah pada penghujung 4 bulan ini, 4 bulan yang terakhir. Apabila Asma masuk sahaja ke Madinah, dia melahirkan anak lelaki. Terus anak ini dibawa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukan upacara membelah mulut. Kita panggil sebagai tahnik. Itu antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana lahir anak, si ayah mengazankan dan mengiqamahkan di telinga kanan dan kiri. Kemudian mentahnik, membelah bibir bayi itu dengan benda yang manis. Sunnahnya menggunakan kurma. Kemudian baru mencukurkan kepala, rambut dan akikah. Itu antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengunyah buah kurma dan dimasukkan ke dalam mulut anak itu. Dengan itu, benda pertama yang masuk ke mulutnya adalah air liur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Abdullah menjadi kegembiraan umat Islam pada masa itu. Abdullah dibawa berarak ke seluruh Madinah sambil bertakbir. Abdullah bin Zubair bin Awam, anak kepada Asma radhiyallahu anha. Sejak itu senyaplah propaganda yang dibuat oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan orang-orang Yahudi telah menyihir umat Islam ketika itu. Sihir ini satu benda yang betul, bukanlah satu kisah dongeng. Mungkin di antara kita pernah melalui, tapi benda ini berlaku pada zaman Nabi. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam pun pernah disihir oleh Aqsam bin Labid. Diceritakan dalam Asbabun Nuzul surah An-Nas dengan surah Al-Falaq. Dan ketika itu Allah nak merakamkan akhlak Nabi. Nabi disihir dan Allah hantar 2 malaikat duduk di kepala dan di kaki Nabi. Nabi sedang baring dan 2 malaikat berbual dan mengatakan Muhammad disihir, dan mereka tahu di mana tempat disimpannya di perigi. Dan ketika itu Nabi bangun, Nabi pergi ke perigi tersebut, dan Nabi buka, adanya sunggul yang diikat dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi baca surah Al-Falaq dan An-Nas, terbukalah ikatan tersebut, barulah Nabi sihat. Aqsam bin Labid
datang bertemu dengan Nabi ketika itu sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar pun datang dan Sayyidina Umar keluarkan pedang. Sayyidina Umar kata, haddus sahir darbatu bisayf. Had bagi orang yang menyihir adalah dipenggal kepalanya. Itu yang engkau sebut wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benarkan aku untuk memenggal kepala Aqsam bin Labid ketika itu. Apa jawapan Nabi? Nah, ini nak menunjukkan Allah sebut dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad khuluqin azim, akhlak yang sangat agung. Allah menggunakan ala, akhlak agung sini, tapi Nabi lagi atas dan tidak ada hadnya. Kata-kata Nabi kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma ketika itu, wahai Umar, sesungguhnya aku telah sihat, aku memaafkan Aqsam bin Labid ketika itu. Kalau kita tuan-tuan tahu kena sihir, orang tu mengaku depan mata, wa na'udzubillah min zalik, dia menyihir sampai orang yang kita sayang meninggal dunia, mungkin beratlah, saya sendiri rasa berat nak memaafkan. Tapi itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aqsam bin Labid ketika itu. Tidak berapa lama kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Umar, menyaksikan tentera Hajjaj. Hajjaj ini Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi membunuh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, di mana selepas mereka membunuh Abdullah, mereka bertakbir. Nah, ini berlaku ketika mana Nabi sendiri telah wafat. Satu kisah yang memang berlaku ketika mana Khalifah Abdul Malik bin Marwan, khalifah pada zaman Umayyah, memerintahkan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi untuk menghilangkan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, dan dipilih ketika itu Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Itu antara fitnah yang besar yang berlaku selepas Sayyidina Ali karamallahu wajhah berperang dalam perang Siffin dengan sahabat ketika itu. Itu peperangan yang sedih lah. Tapi berlaku sahabat dengan sahabat Nabi membunuh satu sama lain disebabkan fitnah dunia ketika itu. Dan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini bukan orang biasa. Beliau merupakan panglima besar lantikan Khalifah Abdul Malik bin Marwan ketika mana kerajaan Bani Umayyah. Dan benda itu berlaku dan dicatatkan dalam sirah, berlaku ketika mana di Iraq. Dan bukan bunuh saja, bila dah bunuh Abdullah bin Zubair bin Awam ketika itu, mereka bertakbir atas kematian sahabat Nabi, dan dia juga adalah orang pertama yang Nabi tahnikkan ketika mana di Madinah. Dan itu adalah sirah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku sendiri menyaksikan hari kelahirannya dan hari kematiannya. Abdullah bin Umar sendiri menyaksikan dia telah ditahnik oleh Nabi dan dia juga telah dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Demi Allah, orang-orang yang bertakbir pada hari kelahirannya adalah lebih baik daripada orang-orang yang bertakbir pada hari kematiannya. Dan itulah kata-kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika itu. Dalam tempoh ini juga Muhammad mengahwini Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya Nabi kahwin ketika mana di Mekah 2 orang isteri. Nabi kahwin dengan Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha dan Saudah Zam'ah radhiyallahu anha. Nabi masuk Madinah, baru Nabi kahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha. Anak perempuan Abu Bakar Siddiq. Dalam tempoh ini juga Allah memerintahkan bilangan rakaat dalam sembahyang ditambah
sejarah sembahyang melalui 3 peringkat. Pertama, sembahyang belum diwajibkan tetapi hanya menjadi perkara sunat. Ia bermaksud ibadah itu tidak wajib dilakukan, tetapi apabila melakukannya diberikan pahala oleh Allah. Ini bukan membincangkan tentang solat fardu. Kita telah sentuh pada kuliah yang sebelum-sebelum ini, kefarduan solat fardu itu berlaku sebelum Nabi masuk Madinah lagi, ketika mana berlakunya kisah Isra' dan Mi'raj. Tapi dalam teks yang bawah ini seolah-olah menceritakan tentang kefarduan solat berlaku ketika mana di Madinah. Pada masa itu perkara yang wajib hanya sembahyang malam kepada Muhammad. Selepas itu sembahyang malam diwajibkan kepada orang-orang Islam juga. Sembahyang-sembahyang lain adalah sunat. Kedua, apabila berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah mewajibkan sembahyang 5 waktu. Tetapi semuanya 2 rakaat. Ketiga, pada awal hijrah Muhammad ke Madinah, Allah Azza wa Jal tambahkan rakaat sembahyang zuhur, asar, maghrib dan isya'. Hanya sembahyang subuh yang kekal 2 rakaat. Dan saya rujuk buku-buku sirah yang lain, ketepatan fakta ini kurang tepat. Solat sunat malam memang difardukan kepada Nabi, disyariatkan kepada Nabi sampai Nabi wafat. Itu betul. Dan kefarduan untuk bangun solat malam kepada para sahabat pun betul, difardukan dalam beberapa tahun saja, baru disunatkan ketika mana sahabat Nabi merungut beratnya bangun untuk qiyamul lail. Dan sebahagian sahabat memang meneruskan bangun qiyamul lail sehingga wafat. Pada masa itu Muhammad berfikir cara mahu memberitahu orang ramai apabila tiba waktu sembahyang. Sahabat-sahabatnya dapat mengagak waktu sembahyang, sehinggalah Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bermimpi ada orang datang mengajarkannya cara melakukan azan. Apabila dia memberitahu mimpinya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui mimpi itu adalah benar. Itulah dia azan yang digunakan sehingga sekarang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ini mimpi yang baik, ajarkan kepada Bilal kerana suaranya lebih kuat daripada suara kamu. Dari sini bermulalah tradisi orang yang melaungkan azan itu orang yang paling baik suaranya. Paling baik suaranya maksudnya lantang. Azan ini setiap negara berbeza-beza alunan. Yang penting adalah lantang. Azan perlu dikuatkan. Iqamah hanyalah penduduk yang sekitar yang mendengar. Apabila Bilal melaungkan azan, Umar terbangun daripada tidurnya. Apabila mendengar suara azan Bilal, cepat-cepat dia datang bertemu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu anhuma memberitahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini juga azan yang pernah aku lihat dalam mimpiku. Ini antara benda yang ditulis oleh Imam As-Suyuti dalam bukunya, iaitu Ijtihad Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Antara benda yang Allah berikan ilham adalah tentang azan. Dan itu juga yang diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kumpulan pengintip bagi menyekat ekonomi Quraisy. Ini satu bab yang kecil tapi amat panjang. Selepas masyarakat Islam di Madinah semakin stabil, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dah buat pasar sendiri, ekonomi terjana, orang-orang boleh berniaga, kitaran duit itu berlaku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin memulakan jihad dengan Quraisy. Ekonomi dah stabil, kita perlu naik satu tingkat, kita perlu berjihad dengan orang Quraisy.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahu menyekat kekuatan ekonomi mereka yang belum Islam. Dengan itu dapat melemahkan kedudukan mereka yang terlalu memusuhi Islam. Melalui operasi-operasi ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan mesej kepada Quraisy bahawa mereka mesti berlembut dengan orang Islam dan memberi peluang kepada umat Islam menyampaikan dakwah dengan bebas kepada orang ramai. Selepas itu, Quraisy mesti membenarkan orang Islam masuk Mekah untuk beribadah. Antara ancaman Abu Jahal dan Abu Lahab ketika mana Nabi nak berhijrah ke Madinah, pergilah ke Madinah, iaitu kota Yathrib. Sebelum itu kamu tidak akan boleh pulang ke Mekah untuk menghadap Baitullah. Dan itulah benda yang Nabi sebut, orang-orang Mekah boleh kembali ke Mekah untuk beribadah. Kalau tidak, kepentingan perniagaan mereka akan tergugat. Pasukan-pasukan ini juga akan mengambil peluang menyampaikan Islam kepada suku-suku yang mereka lalui. Dan itulah benda yang Nabi sebut kepada umat Islam untuk menyekat kafir Quraisy ketika itu dan orang-orang Yahudi ketika mana di Madinah. Baik, kita akan sambung perenggan yang kedua itu. Inilah permulaan Nabi merancang untuk melaksanakan Sariyah. Apa itu Sariyah? Sariyah ini adalah peperangan-peperangan kecil yang Nabi tidak ikut serta, dipimpin oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak direkodkan dalam sirah. Peperangan kecil ni banyak berlaku, tapi Nabi tidak terlibat. Nabi hanya hantar para sahabat untuk memerangi kafir Quraisy ketika itu. Wallahu taala alam. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan hadapan, dan pada minggu yang ketiga kita akan menggunakan buku Fiqh Muamalat, Urus Harta Cara Rasulullah pada awalnya. Dan insyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Wallahu alam, apa yang baik datang pada Allah, segala kelemahan kekurangan datang dari saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma ja'alna jam'al marhuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.